Baik, daripada Nabi Allah Ishaq berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah binti Batwin. Rifqah binti Batwin. Rifqah, bahasa Arab. Kalau Inggeris, Rifqah ni apa? Bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Sebab kan dalam Bible kita akan jumpa pengistilahan nama yang ditukar ke Inggeris. Kalau Adam, dia jadi apa? Tulisan sama, sebutan, lenggok tu, Adam. Idris? Saya pun tak tahu Idris apa. Nabi dan Rasul. Anak saudara Nabi Ibrahim yang ikut sekali dengan dia adalah salah seorang Nabi dan Rasul. Siapa? Ikut susunan lepas Nabi Ibrahim, Nabi apa? Nabi Lut alaihi salam. Lut bin Haran. Jadi Nabi Allah Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut disebutkan oleh Allah dalam Quran sebanyak 27 kali. Beza dengan Nabi Ibrahim 69 kali. Baik, inilah antara yang dicatatkan berlaku perjalanan. Dan sebab perjalanan inilah disebut dengan kalimah abir. Satu. Yang kedua ialah, abir ini dinisbahkan dengan, dikatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah manusia pertama yang telah merentasi sungai Tigris. Maksudnya merentasi sungai menggunakan kenderaan, iaitu kapal pada waktu tu. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau sampan-sampan yang kecil ni, kita sebut sebagai safinah. Safinah. Tapi kalau kapal yang bersaiz agak besar, disebut dengan abbarah. Ataupun hari ini, abbarah boleh disebut sebagai feri ataupun krus. Macam dulu Malaysia ada apa? Tahun 80-an. Krus Muhibah. Siapa ingat? Hak pi ke Sabah Sarawak tu. Dulu-dululah. Lah ni tak tahu dah Krus Muhibah pi mana. Tu abbarah. Ada lagi kosa kata 3 tadi. Ain, ba dan ra. Jadi riwayat kedua menyebut kerana Nabi Allah Ibrahim manusia pertama yang merentasi sungai Tigris. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga, abir ini ialah mengambil nama sempena daripada nenek moyang Nabi Allah Ibrahim yang belah atas. Ada seorang tok dia, nenek moyang dia yang bernama Abir. Ain, alif, ba, ra. Kalau kita tengok salah silah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni, Ibrahim bin apa? Dalam Quran disebutkan nama bapa dia. Seorang penyembah berhala dan tukang pembuat patung berhala. Siapa nama bapa dia? Azar. Ibrahim bin Azar. Dan ada riwayat yang menyebut Ibrahim bin Tarikh ataupun disebut Tirah. Azar ataupun Tarikh ataupun Tirah ini bin Nahur. Bin Nahur. Kemudian bin apa? Bin Nahur bin Ra'u. Bin Falih. Bin Abir. Bin Falih bin Abir, moyang dia tu. Lepas bin Abir, bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Allah Ibrahim adalah keturunan daripada Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi salah satu moyang dia tu bernama Abir. Abir. Okey. Baik, untuk mengemaskan hujah dan dapatan ini, jadi kita kena letak Al-Quran di tepi dulu. Maksudnya bukan tak mau guna Quran. Jadi kita guna apa yang disebutkan oleh Taurat. Pertama kita harus faham Taurat ataupun Tanakh ni disebut Taurat 5. Atau juga Taurat Musa. Atau juga Pentateuch. Kenapa Taurat 5, Taurat Musa, Pentateuch ni? Sebab dia ada 5 buah buku. Pertama ialah The Book of Genesis. Yang kedua, The Book of Exodus. Yang ketiga, The Book of Leviticus. Yang keempat, The Book of Numbers. Dan yang kelima, The Book of Deuteronomy. Jadi biasanya kita menyebut The Book of Genesis tu ialah kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian,
fasa ke-14 ayat ke-13. Siapa yang biasa dan mahir merujuk kitab Taurat boleh buka apa ayat yang saya maksudkan dan fasal yang saya maksudkan. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama, The Book of Genesis, kitab Kejadian, fasa ke-14 ayat ke-13 menyebutkan Abram orang Ibrani. Abram orang Ibrani. Merujuk kepada siapa Abram tu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kalau kita tengok kepada apa yang menjadi hujah kita atas Abir, nenek moyang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, boleh menggunakan kitab yang sama, Perjanjian Lama, The Book of Genesis, kitab Kejadian. Fasa ke-10, ayat 21 ada Abir, ayat 24 ada Abir, ayat 25 ada Abir. Dan juga boleh merujuk kitab Kejadian fasa ke-11. Di antara ayat 14 hingga ayat 17 juga berbicara mengenai Abir. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat ialah ada dapatan daripada kajian-kajian sejarah yang menyebutkan rujukan-rujukan lama atau kita sebut rujukan-rujukan kuno bahawa Ibrani juga disebutkan di dalam catatan Mesir kuno ataupun di dalam catatan Asyur Babilonia dengan istilah Abiru ataupun Khabiru. Jadi Abiru ataupun Khabiru ni dinisbahkan pada siapa? Golongan orang-orang Badui. Badui daripada kabilah Ibrani ni yang dinisbahkan daripada keturunan siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini dapatan daripada Mak Saleh. Seterusnya, yang lain. Ada yang mengatakan makna Ibrani ini ialah orang asing ataupun keterasingan bangsa. Dia adalah bangsa yang terasing. Ini terkait dengan sejarah bangsa Bani Israel itu sendiri. Ini boleh rujuk juga Perjanjian Lama. Dalam kitab yang sama, The Book of Genesis, kitab Kejadian. Buka fasal 39. Ada ayat 14, ada ayat 18. Boleh juga buka kitab Kejadian fasal 14 ayat 21. Boleh juga buka buku yang kedua. The Book of Exodus, Keluaran tu. Fasal pertama ayat 1 hingga 19. Jadi ini adalah merujuk kepada kaitan bangsa asing dan keterasingan bangsa tadi. Itu lebih kurang riwayat-riwayat, dapatan-dapatan kajian sejarah, penisbahan kalimah Ibrani. Itu yang pertama. Lagu mana? Pening ke? Ni baru satu istilah ni. Okey, jadi kita nak faham. Jadi nisbahnya lagu mana? Jadi Ibrani ni selalu dinisbahkan dengan apa? Dinisbahkan dengan bahasa. Baik. Seterusnya yang kedua, kita nak memunculkan istilah Bani Israel dan kita nak memunculkan istilah Yahudi. Selepas Nabi Allah Ibrahim, dalam sejarah kita belajar lebih kurang. Maklum bagi kita, isteri pertama Nabi Allah Ibrahim siapa? Sarah. Isteri kedua, Hajar. Baik. Melalui Sarah, Nabi Allah Ibrahim dikurniakan seorang anak. Nama dia Ishak, seorang Nabi dan Rasul. Manakala menerusi Hajar juga dikurniakan seorang anak yang diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul iaitu Ismail. Dalam sejarah, siapa yang lahir dulu ni? Ismail ke Ishak? Ismail yang lahir dulu. Kemudian barulah Ishak. Ishak tu pun lahir dalam keadaan yang agak luar biasa kerana pada waktu tu usia Nabi Allah Ibrahim dah lanjut. Dah berusia tua. Manakala Sarah pula terkenal sebagai seorang wanita yang mandul. Jadi tetap diberikan kurniaan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ni kita dah ada dua jalur. Yang satu masa dua-dua ni akan mengeluarkan bangsa yang besar. Satu Bani Israel, yang kedua Bani Ismail. Baik. Daripada Nabi Allah Ishak berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah binti Batuil. Rifqah binti Batuil. Rifqah, bahasa Arab.
Kalau Inggeris, Rifqah ni apa? Bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Sebab kan dalam Bible kita akan jumpa pengistilahan nama yang ditukar ke Inggeris. Kalau Adam, dia jadi apa? Tulisan sama, sebutan, lenggok tu, Adam. Idris? Saya pun tak tahu Idris apa. Kalau Noah? Noah. Kalau Hud? H-E-D. Saleh? Shilah. S-H-E-L-A-S. Shilah. Kalau Ibrahim? Abraham. Kalau Ismail? Ismail lah. Kalau Ishak? Isaac. Isaac. Okey. Baik, isteri dia Rifqah tu, kalau dalam bahasa Inggeris, Rebecca. Rebecca. Baik. Berkahwin dengan Rebecca, Allah mengurniakan kepada Nabi Ishak ni anak kembar. Anak kembar. Pertama, abang yang sulung nama dia Aish ataupun disebut Aisu, E-I-S-U. Manakala adik kembarnya ialah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi kena tahu dan faham dalam sejarah Nabi Allah Yaqub tu lahirnya kembar bersama abangnya yang bernama Aish. Sebelum terlupa saya nak sebut, kalau tadi Nabi Lut disebut 27 kali, Nabi Ishak disebut berapa kali? Nabi Ismail 12 kali, Nabi Ishak 17 kali. Ismail 12 kali, Ishak 17 kali disebutkan dalam Al-Quran. Baik, selepas itu ada Nabi apa? Nabi Yaqub tadi. Inilah kita akan memecahkan kata kunci sebab Nabi Yaqub inilah yang digelar sebagai Israel. Nabi Yaqub